Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang mengatakan bahawa Padang Serai adalah sesuatu yang kita boleh lihat bahawa ada penolakan rakyat terhadap Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sebenarnya ini bukan isunya, bukan indikator dia. Ini adalah pada saya ada kekuatannya kepada negeri itu sendiri. Jadi rakyat tidak perlu pun melihat analisa yang dikeluarkan oleh penganalisa politik yang pada saya tidak penting pun. Kita sendiri boleh tahu. Dia perkara ini mudah saja. Yang mana kita tahu. Sekarang ini Kerajaan Negeri Kedah itu siapa dia? Kalau Kerajaan Negeri Kedah itu terbubarnya parlimen dia dengan DUN dia sekali serentak, kita boleh kata ini adalah indikator ataupun penolakan rakyat kepada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tetapi yang ada sekarang ni padang tak rata. Maksudnya walaupun kita baru saja melihat bahawa waktu apa yang berlaku di Padang Serai ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri, tetapi siapa dia yang menguasai Kedah itu? Itu adalah kerajaan negeri. Yang mana kita lihat ceramah-ceramah yang dimainkan berbau perkauman dan berbau juga fitnah yang mereka mainkan dan akhirnya mereka percaya. Orang di sana percayalah sebab yang membuat isu-isu ini pemimpin mereka adalah daripada kalangan YB yang mana kita tahu negeri Kedah tidak terbubal parlimen DUN dia, yang mana menteri besar dia ada kuasa di situ. Jadi apa yang berlaku di sini, kemenangan itu kita lihat memang menjurus ke arah mereka kerana dimainkan isu perkauman, dimainkan isu agama, dilihat seolah-olah ini adalah yang betul, ini adalah bukan fitnah. Jadi kuasa itu yang mereka gunakan. Sebab itu kalau kita lihat apa yang berlaku sebelum PRU ke-15 ini tadi. Mereka nak juga bubarkan sekali dengan DUN. Jadi negeri Pakatan Harapan yang mana ada DUN ini tadi, kalau kita dengar sebelum PRU ke-14 ya, mereka minta bubar. Tetapi kita bernasib baik kerana pimpinan Pakatan Harapan menyedari juga dan saya rasa sudah buat pertimbangan dengan perkara ini. Kita tahu ya, kalau itu hari kita bubarkan DUN serentak dengan PRU ke-15 ini berlaku dengan parlimen ni, maka kita tidak ada kuasa tau. DUN pun kita dah tak ada lagi kuasa, di pusat pun kita tak ada kuasa. Kerana apa? Menteri yang walaupun kita dah bubar parlimen tetapi dia ada panggil caretaker ni. Jadi waktu itu walaupun Datuk Seri Ismail Sabri itu nak bergerak sebagai ahli parlimen biasa ataupun sebagai calon, tetapi rakyat masih melihat dia adalah Perdana Menteri. Begitu juga mereka-mereka yang menteri ini tadi. So ini yang mereka gunakan. Jadi kalau kita bubarkan DUN waktu itu, kemungkinan kita juga akan mengalami masalah kerana kita tidak berada di padang yang rata. Akhirnya kita ditipu oleh Perikatan Nasional ini. Kenapa kita lihat kursi Perikatan Nasional ini banyak, iaitu 74 termasuk yang di Padang Serai inilah. Bukan masalah mereka tu berjaya sebenarnya. Masalahnya fitnah yang mereka lemparkan ini akhirnya membuahkan hasil kerana negeri pemerintahan PAS ini tadi mereka tak bubarkan. Jadi mereka gunakan jentera kerajaan. Kalau contohnya menteri besar seperti mana Kedah membuat fitnah, membuat kenyataan-kenyataan yang di luar batas patut sebagai seorang politik, maka orang akan dengar seperti mana yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila dituduh oleh ahli parlimen mengatakan daripada ahli parlimen PAS mengatakan bahawa beliau menerima 15 juta. Jadi benda itu dia cerita dekat sembang dekat kedai kopi tetapi impaknya sangat besar. Jadi ini yang mereka gunakan. Jadi apa yang berlaku di pada 74 kursi ini, kalau kita perhatikan itu adalah kursi yang berada di Kedah, kursi yang berada di Perak, kursi yang berada di Kelantan, kursi yang berada di Terengganu dan sedikit di Johor. Yang melibatkan Tasrimuddin Yassin dan juga Bersatu, dia lebih kepada kursi-kursi yang pernah dimenangi oleh UMNO. Jadi mereka sebenarnya mencuri kursi daripada UMNO. Bukan yang mencuri kursi UMNO ni adalah Pakatan Harapan, tetapi Perikatan Nasional. Jadi bagaimana mereka nak bergabung dengan UMNO? Jadi kalau UMNO ambil keputusan bergabung dengan mereka waktu kita nak menubuhkan kerajaan perpaduan ini, UMNO akan makin bertambah parah, iaitu
kekuatan UMNO itu semakin mengecil disebabkan oleh ditelan oleh Bersatu dan PAS. Itulah politiknya yang dibuat oleh Bersatu dan PAS ini. Mereka pentingkan parti mereka sendiri. Mereka pentingkan diri mereka sendiri. Jadi keputusan betul yang diambil oleh Barisan Nasional untuk terus bergabung dengan Pakatan Harapan. Jadi isu yang kita nak ceritakan tentang kemenangan di Padang Serai ini adalah hasil daripada penolakan rakyat, itu salah. Karena orang yakin bahwa Menteri Besar itu, walaupun orang dah tahu kerajaan pusat itu adalah dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi orang percaya hujah yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah ataupun pemimpin yang ada di Kedah, karena kerajaan Kedah itu adun-adunnya masih lagi berada di kedudukan mereka, yaitu kedudukan mereka sebagai YB. Begitu juga calon ini. Calon ini daripada adun, dia menjadi ahli parlimen dan rakyat merasakan bahwa perlu diangkat semula. Itu saja dia punya ceritanya. Dan kita juga mungkin ada kesilapan daripada calon kita. Mungkin calon tidak sesuai. Mungkin calon kita tidak mendapati cita rasa di sana. Ini yang saya lihat apabila berlakunya kekalahan yang contohnya saya sebagai orang Sarawak. Dan saya lihat bagaimana kami di Sarawak. Contohnya, apabila pilihan raya itu berlaku, daripada pihak pembangkang, kita tidak ada siapa yang nak membantu kita kerana kita tidak ada kerajaan. Kerajaan negeri pun GPS yang pegang, kerajaan pusat pun kita tahu sudah pun dipegang oleh kerajaan yang PN, KBN ke waktu itu. So, apa yang dah berlaku, kita lihat contohnya Premier datang membuat perasmian untuk sesuatu kawasan itu yang melibatkan juga untuk mereka naikkan kemenangan kepada calon di situ. Ini berlaku contohnya macam tu. Dan kita ni pula tidak ada apa. Akhirnya boleh menjuruskan ke arah kekalahan. Jadi itu adalah satu kelemahan yang perlu kita baiki di waktu akan datang. Sebab itu kalau kita sudah pun mentadbir negara, kalau kita sudah pun berjaya mentadbir negeri itu, maka susah nak jatuh. Kecuali kalau kita memang melakukan sesuatu yang rakyat tidak suka. Tetapi berbeza dengan negeri Kelantan, negeri Terengganu, mungkin Perak, mungkin Kedah. Kerana kalau dimainkan sentimen perkauman, mereka lebih sanggup miskin, mereka lebih sanggup untuk orang kata menggunakan perigi daripada mereka rasa mereka mengikut ataupun mendengar bahawa apabila disebut saja perkataan DAP, disebut saja perkataan yang memainkan isu agama dan perkauman, maka mereka lebih sanggup pemimpin yang itu juga walaupun menggunakan air kuning sekalipun, daripada perigi sekalipun. Itu yang menjadi barah dalam politik negara kita ini. Jadi pada saya sebagai anak muda, kita perlu hentikanlah. Kita sepatutnya bermain politik yang bersih, politik yang jangan sentimen perkauman agama, karena negara ini perlu kita yang baiki. Tambah lagi kita anak muda. Tetapi kalau anak muda ideologikan dengan propaganda-propaganda yang hanya menguntungkan ahli politik, dan akhirnya apa yang terjadi? Contohnya hari ini kita dengar sewaktu PRU ke-15 ini, PN ini yang melibatkan dana 600 bilion duit kerajaan, yang mana kita tahu sekarang ni tengah kecoh. Kita juga dengar bahawa PN dapat dana daripada mana semuanya ini. Dan akhirnya kita dengar pula kepada penyokong mereka, kepada pengundi, ada mendapat sedikit imbuhan. Tetapi akhirnya 5 tahun nanti yang susahnya kita, yang nak merananya kita. Pada saya bukan selfish, tetapi kalau negeri itu tidak nak berubah, biarkanlah kita dengan negeri lain kita berubahlah. Jadi kalau mereka rasa mereka tertinggal, rakyat mereka kena berubah. Dan pimpinan juga perlu telus untuk mereka jalankan kerja mereka, supaya tidak dirasa oleh rakyat bahawa mereka ditipu. Tetapi kalau mereka juga nak memang ditipu dengan sentimen-sentimen perkauman yang dimainkan, silakanlah, itu hak mereka. Jadi itu saja yang saya lihat. Tidak perlu analisa pun dengan politik yang berlaku, yang mana Padang Serai ini yang digagahkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin.
seolah-olah ini adalah indikator yang terbaik dan penilaian rakyat untuk menolak Pakatan Harapan. Pada saya, ini kenyataan yang tongong saja. Dan tentu kamu sasah kerajaan negeri. Apabila kerajaan negeri, gunalah jentera kerajaan. Orang akan percayalah benda tu. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, itu yang berlaku pun. Jadi dia tidak susah apabila kerajaan negeri itu sudah dikuasai. So itulah paling mudahnya. Bukan saja Perikatan Nasional, tetapi isunya dekat mana-mana parti lah. BN kah, PN kah, PH kah, sama. So itu ceritanya, alkisahnya. Sekian, terima kasih. Harap faham ya.